Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah, pagi ini kita dapat menyambung pembelajaran kita seperti yang kita rancangkan. Alhamdulillah, pagi ini kita masuk kepada adegan yang kedua, bermula daripada ayat yang ke-7. Ya, adegan yang kedua ini seperti yang kita sedia maklum, mengandungi babak pertama. Kita masih lagi berada pada babak yang pertama, adegan yang kedua yang mewakili ayat 7 sehingga ayat yang ke-10. Ini bermakna kita telah melalui adegan yang pertama, ayat 4 sampai ayat nombor 6. Okey, adegan yang kedua ini para ulama mereka mengatakan bahawa adegan ini dia memaparkan bagaimanakah sifat dan tabiat nenek moyang Bani Israel. Sebab kita telah sedia maklum bahawa Nabi Yaqub dan 12 orang anaknya merupakan Bani Israel yang pertama. Jadi kalau Bani Israel nak mengetahui sifat mereka, tabiat mereka, kita boleh dapati bermula daripada adegan yang kedua. Okey, ayat yang ke-7, siapa yang ada nota bercetak, buka muka surat nombor 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد, pada perkataan laqad mengandungi dua penegasan. Yang pertama, penggunaan huruf lam, la, dan penggunaan kalimah qad. Sesungguhnya benar-benar kana fi Yusuf wa ikhwatihi, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya itu, ayatul, mengandungi ayat-ayat ataupun tanda-tanda, lisailin, bagi orang yang bertanya. Okey, ayat 7 ni ada dua perkara yang kita perlu perincikan sedikit, iaitu pada ayatun. Ayatun tu maksudnya apa? Ayat-ayat ataupun tanda-tanda. Okey, apa maksud pada cerita Nabi Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya, adik-beradiknya itu mengandungi tanda-tanda? Okey, para ulama mengatakan, seperti mana kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan apa maksud ayatun tu. Beliau mengatakan ayat di situ merujuk kepada tanda-tanda yang mengandungi banyak teladan. Jadi perkataan ayatun tu, makna yang pertama adalah merujuk kepada suri teladan, nasihat. Okey, maksudnya kalau siapa-siapa yang dia bertanya tentang kisah Yusuf dan saudaranya, dalam kisah itu ada ayat-ayat. Okey, ayat-ayat tu maksud apa? Ada para ulama mengatakan ayat-ayat itu merujuk kepada makna mengandungi teladan, pengajaran. Itu maksud pertama. Maksud yang kedua, ayatun no, seperti mana kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Munir menyebutkan bahawa ayat merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Okey, maknanya pada kisah yang kita nak belajar ni, dia mengandungi ayat-ayat. Ayat-ayat tu salah satu maksud apa tadi? Mengandungi banyak pelajaran, banyak hikmah. Makna yang kedua adalah mengandungi apa? Kekuasaan, kehikmahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kisah Nabi Allah Yusuf ni, dia adalah kisah yang bagaimana Allah membuktikan bagaimana Allah itu boleh menjalankan takdir yang telah dia tentukan. Okey, apa takdir Nabi Allah Yusuf? Takdir dia daripada kisah dia bermimpi, betul tak? Daripada kisah dia bermimpi itu, itulah takdir yang Allah akan jalankan. Sebab tu bapa dia Yaqub tu, kalau kita baca pada ayat yang ke-6 semalam, dia seperti memberikan gambaran awal anaknya nanti ni akan jadi apa, tapi dia pesan beberapa pesanan. Jadi kita dapat belajar Allah Ta'ala ni, kalau dia kata suatu hari nanti pasti 11 bintang tu akan tunduk pada dia, 1 bulan matahari tu akan sujud pada dia. Siapa dia tu? Orang lah, pasti benda tu berlaku. Jadi kalau kita nak belajar tentang bagaimana Allah jalankan takdir dia, kita boleh ambil daripada kisah perjalanan hidup Nabi Yusuf dengan saudaranya. Walaupun ada banyak halangan seolah-olah nak bunuh karakter Nabi Yusuf tu, tapi Allah Ta'ala kata dia akan jadikan suatu hari nanti dia akan jadi orang yang sangat bagus. Maka Allah jalankan. Itu maksud ayatun. Okay. Begitu juga kalau nak tahu pelajaran, pengajaran yang banyak, boleh ambil daripada kisah Yusuf dan saudaranya. InsyaAllah nanti kalau tuan-tuan kita dah selesai 110 ayat, kita akan jumpa banyak pelajaran-pelajarannya. Jadi nanti dekat nota, tuan-tuan kena tuliskan number dekat pelajaran tu. Sebab dekat dalam setiap ayat kita tak nyatakan nombor yang sambung. Kita cuma kata pelajaran 1, 2, 3, 4. Masuk ayat baru 1, 2, 3, 4. Jadi tuan-tuan kena sambung ke semua pelajaran dia. Baik, itu maksud ayat tu. Okey, apa maksud lisailin? Apa maksud orang yang bertanya? Orang yang bertanya ni, para ulama tafsir kata bertanya ni maksudnya dua sudut. Ada orang yang telah bertanya, mungkin kepada siapa-siapa yang akan bertanya. Itulah maksud lisaili. Baik, apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-7 yang baru kita baca tadi? Okey, ada satu pelajaran sahaja, bukan satu sahaja, tapi untuk pengisian pagi ni kita cerita satu. Daripada ayat tadi kita dapat belajar kisah Nabi Allah Yusuf ini mengandungi tanda-tanda kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tuan boleh detailkan lagi dekat pelajaran ni, dalam bab apa tanda Allah tu berkuasa menjalankan takdir. Itu antaranya. Apa kekuasaan Allah yang lain? Kekuasaan Allah memberikan perlindungan, memberikan pertolongan. Kalau hamba-hamba yang soleh berada dalam keadaan susah, maka Allah akan tolong. Jadi kalau nak tahu kehebatan pertolongan Allah tu, boleh lihat pada kisah Nabi Allah Yusuf dan saudara-saudaranya. Okey, tuan-tuan pernah belajar pasal takdir kan? Pernah belajar tentang qada dan qadar kan? Kita kalau nak faham takdir, kita kena memahami 4 rukun. Ada 4 prinsipal nak belajar takdir. Prinsipal yang pertama, rukun yang pertama, kalau nak belajar takdir, kita kena meyakini takdir sudah tertulis. Itu nombor 1. Yang kedua, kalau kita belajar pasal takdir, takdir ini mesti dikaitkan dengan ilmu Allah. Yang kedua, kalau bincang pasal takdir, mesti kaitkan dengan ilmu Allah. Nombor 3, kalau kita bincang pasal takdir, kita mesti mengkaitkan tentang kekuasaan Allah. Bagaimana Allah telah tahu takdir kita yang akan datang, tiba-tiba Allah tak mampu nak jalankan apa yang takdir? Tak boleh. Tapi mesti dikaitkan dengan kekuasaan Allah.
Nombor 3 apa? Nombor 4 apa? Takdir ini mesti dikaitkan dengan kehendak Allah. Allah berkehendak terhadap segala yang telah dia takdirkan. Kalau Allah kata Yusuf suatu hari nanti 11 adik-beradiknya akan sujud kepada dia, bapa dia akan sujud kepada dia, mak dia akan sujud kepada dia, pada ayat keempat, lalulah macam mana pun keadaan, suatu hari nanti pasti benda itu akan jadi. Kita nak nampak tak takdir? Kita kena belajar macam tu. Okey, ingat kita belajar ayat sebelum ni yang Nabi Allah Yaqub pesan pada anaknya, dia kata wahai Allah tu apa? Alimun Hakimun. Dia kata Allah tu maha mengetahui dan dia maha hikmah. Apabila sebincang pasal takdir pun ada cerita tentang hikmah. Sebab tu kisah Nabi Allah Yusuf ni, kalau kita ingat mula-mula, tapi kita tak sempat nak terang hari itu sebab nota tak ada. Okey, kalau tuan-tuan tengok sikit sedikit lagi maklumat. Kalau tuan-tuan tengok dekat nota muka surat ni, tuan-tuan ada nota bercetak kan? Ada kan? Okey, tuan-tuan boleh tengok dekat pengenalan muka surat yang sekejap saya tak tunjuk dalam slide sebab waktu agak terbatas. Okey, kalau kita tengok muka surat nombor 18 dalam nota bercetak, Nabi Allah Yusuf ni Allah telah aturkan dua fasa hidup dia ni. Ada 2 fasa. Fasa apa? Fasa ujian, fasa cobaan. Lepas tu nanti kita akan dapat kisah Nabi Yusuf ni penuh dengan cobaan, ujian, tujuan. Orang kita mungkin nampak karakter Yusuf ni apa? Handsome, gantengnya, orang kata kan. Tu yang bagi ada nama anak tu Yusuf. Contoh, bukanlah kata handsome, tak. Betul tak? Tapi orang kita duk fikir tentu je. Sebenarnya tak. Sebenarnya apabila kita namakan anak dengan seseorang, kita mesti anggap moga-moga engkau ni nak menjadi seorang yang lalu hidup engkau tu penuh dengan ujian, cobaan, kau boleh lepas. Sebab tu Nabi Allah Yusuf ni separuh hidup dia penuh dengan ujian dan cobaan, dan hidup dia yang lain dia melalui kemenangan dan kenikmatan. Jelas. Kalau nak tengok orang yang berjaya adalah Nabi Allah Yusuf. Tapi sebelum berjaya tu dia buat apa? Dia melalui ujian dan cobaan. Itulah yang kita nak kaitkan dengan pelajaran nombor 1. Baik, apa tindakan selepas tadabbur? Tindakan yang paling utama sekali, kita kena mencari seberapa banyak mungkin contoh-contoh kesempurnaan kekuasaan Allah dalam surah ini, ataupun kita nak gali seberapa banyak teladan dan pengajaran. Dan sebenarnya sangat sukar juga untuk cari pengajaran dia, sebab kita kena faham yang tersirat dan tersurat. Moga-moga dan pengisian ringkas setiap pagi ni sekurang-kurangnya kita dapatlah belajar, ambil beberapa banyak teladan. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-8. Saya ringkaskan saja. Okey, kita pergi pada ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Okey. Ayat 8 Allah memulakan perjalanan watak saudara-saudara Yusuf. Okey, mula ayat nombor 8. Il qalu, ketika saudara Yusuf itu berkata, ni mereka duk sembang-sembang.
Kalau zaman dulu kalau ada grup WhatsApp, mungkin daripada bincang buat satu grup, duduk bincang-bincang. Mereka ni berapa orang? Kita akan jumpa jawapan lagi. Dia kata apa? Sesungguhnya Yusuf ni dan saudaranya, iaitu adiknya yang kita selalu dengar namanya Bunyamin tu, lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita. Ni dia duk sembang-sembang. 10 orang sebenarnya. Kenapa kita kata 10? Sebab daripada Yusuf ada 12. Jadi tolak Yusuf, tolak Bunyamin, 10 lah. Jadi 10 orang ni dia duk bincang-bincang. Kita tengok pak kita ni, dia ni dah lain macam ni. Dia lebih tumpu pada Yusuf dan adik dia daripada kita ni. Wa nahnu usbatun, sedangkan kita ni satu kumpulan. Maknanya dia kata, sedangkan kita ni yang besar-besar ni, kita ni yang 10 orang ni, maksudnya apa? Satu kumpulan ni. Kita tengok apa para ulama kata. Dalam tafsir Al-Munir, perkataan usbah merujuk kelompok lelaki yang jumlah 1 sehingga 10. Dia panggil usbah. Kalau tuan-tuan ada 7, dia panggil usbah, boleh juga. Kalau 5, dia panggil usbah, boleh juga. Tapi sini merujuk 1 sehingga 10. Okey. Seolah-olahnya macam ni. Mereka kata, kenapa ayah kita ni macam tak bagi perhatian kepada kita yang 10 orang ni? Mereka duk ingat, mereka kan dah banyak berjasa, banyak tolong ayah, banyak bantu ayah. Tapi kenapa ayah nampak lebih sayang kepada Yusuf dan adik dia? Lepas tu mereka telah membuat satu hukuman kepada bapa mereka. Mereka kata, inna abana, sesungguhnya bapa kita ni lafi dhalalim mubin, benar-benar berada dalam kesesatan. Okey, apa maksud kesesatan tu? Kita tengok dalam tafsir ayat surah, dalam tafsir Quranul Azim, Ibnu Katsir kata apa? Fi dhalalim mubin ni maknanya mereka kata ayah kita ni memang dah sesat. Tu maksudnya apa? Mendahulukan keduanya daripada kita, banyak cinta keduanya daripada cinta mereka. Dalam tafsir Al-Munir menjelaskan apa? Sama jugalah, kan? Soalannya sepatutnya ayah ni sepatutnya apa? Tumpu pada kita 10 orang ni banyak berjasa, kan? Berbanding dengan adik dia Yusuf dengan anak dia seorang lagi Bunyamin tu. Seperti juga kata dalam tafsir Jalalain mengatakan, samalah maksud dia. Cuma tuan-tuan kena jelas apa maksud dhalalim mubin tu dari sudut kasih sayang. Baik, apa kita dapat belajar daripada ayat ini? Kalau kita belajar, tengok sepintas lalu ayat nombor 8 tadi, macam Nabi Allah Yaqub ni dia tak adil, kan? Okay. Betul ke? Kita akan tengok. Okey. Pelajaran pertama kita dapat belajar, sangkaan buruk akan membawa kepada dosa-dosa yang lain. Anak-anak Nabi Yaqub sebenarnya mereka telah tersalah sangka. Bukan Nabi Allah Yaqub ni dia nak bagi perhatian lebih kepada Yusuf dengan adik dia. Tapi dari sudut pendidikan, 10 orang tu dah besar-besar. Yusuf dengan adiknya masih kecil. Anak yang dewasa dengan anak yang kecil, mana yang kita lebih banyak macam ambil perhatian? Nak pergi sekolah pun ayah dia pergi hantar lagi, baru masuk jam 1 tunggu pak dia dekat luar tu. Betul tak? Pergi tadika tunggu dia balik. Kalau anak dah besar remaja, hati-hati, jangan lupa balik. Macam tu je. Sebab anak tu dah besar. Anak dah besar, dia tak macam kecil, boleh peluk lagi, dah boleh macam jaga. Anak kata, tak payahlah yang susah-susah, pandailah saya. Itu anak dah besar. Tapi mereka tersalah sangka. Sebenarnya tak salah pun Nabi Yaqub, sebab Yusuf dengan adiknya masih kecil yang memerlukan lebih kepada perhatian. Okey, jadi kita dapat belajar 10 anak Nabi Yaqub ni sebenarnya mereka telah sangka buruk kepada bapanya.
Kenapa kita kata kalau sangka buruk ni boleh bawa dosa yang lain? Okey, kita tengok dulu ayat Quran yang larang kita sangka buruk. Kita tengok dalam surah Al-Hujurat ayat nombor 12. Okey, saya sebut satu saja sebab waktu kita agak sudah sampai. Okey, ayat ni cuba kita tengok susunan dia. Insya-Allah surah Hujurat nanti kita akan bentang lepas belajar surah Rahman, surah Al-Waqiah, kita baca surah Hujurat. Kalau kita baca dekat surah Hujurat ni, Allah larang ada 3 benda Allah minta kita tinggalkan. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, elakkan daripada banyak berprasangka buruk. Kenapa? Kerana sesungguhnya sangkaan itu ialah dosa. Okey, tengok lepas tu susunan dia apa? Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari salah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu mengumpat. Tuan tahu tak susunan ni macam mana? Kalau kita mula sangka buruk, dia boleh membawa kita mencari intip orang tu. Mula-mula kita sangka buruk kan, apabila kita sangka buruk je pada seorang, kita carilah maklumat dia, kita intip dia. Lepas intip, dia akan ngumpat. Macam tu susunan dia. Tapi kita akan tengok, bermula daripada sangka buruk, mereka akan buat dosa yang lain. Itulah pelajaran pertama yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Tapi waktu dah 20 minit. Nanti kita sambung kembali perbincangannya pada hari esok, insya-Allah. Kita akan perincikan lagi keterangan ayat yang ke-8. Baik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.